Sila. Masih Selepas ni Tuan Speaker, kerana benarkan saya juga mengambil bahagian dalam hujahan berkenaan dengan bil ataupun akta untuk minda kanun keseksaan. Tuan Speaker, saya nak bawa perhatian Tuan Speaker dan Dewan kepada seksyen baru kepada seksyen 203 yang dicadangkan di mana dinyatakan peruntukan baru untuk disclosure of information. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada seksyen 203 yang asal, jelas kelihatan bahawa apa yang termaktub di situ adalah information ataupun maklumat khususnya kepada jenayah. Saya baca, now, whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed. Jadi ianya jelas kepada offence that has been committed, gives any information respecting that offence which he knows or believes to be false, then he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both. Jadi kita lihat bahawa jelas seksyen 203 yang asal membuat rujukan kepada keadaan di mana seseorang itu berkenaan, dia tahu berkenaan dengan satu atau berlakunya satu kesalahan dan beliau memberikan keterangan yang salah, maka itu menjadi satu kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman terhadapnya. Kita berbalik sekarang kepada seksyen 11 akta yang di hadapan kita, a new section 203A that is suggested. Nah, ini apa yang dinyatakan Tuan Speaker. Nah, izin saya baca. Disclosure of information 203A 1. Whoever discloses any information or matter which has been obtained by him in the performance of his duties or the exercise of functions under any written law shall be punished with fine of not more than 1 million ringgit or with imprisonment for a term which may extend to 1 year with both or both. Nah, Tuan Speaker, saya lihat kepada cara dalam mana seksyen ini digubal. Apa yang dinyatakan di sini, whoever discloses any information. Persoalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan discloses any information? And whoever. Itu ianya general. Apa yang dimaksudkan oleh whoever? Whoever discloses any information, maklumat, any information whatsoever, or matter which has been obtained by him in the performance of his duties. Jadi, Tuan Speaker, saya sebagai ahli parlimen, kalau saya dapat satu jawapan daripada menteri yang dikatakan adalah obtained by me in the performance of my duties, dan saya keluar daripada dewan ini dan saya adakan satu sesi sidang akbar dan menyatakan apakah yang maklumat saya dapat di situ, ianya satu kesalahan. Kalau kita ikut undang-undang ini, kerana tidak ada definisi, what is it meant by whoever? Does it include us? Who does it include? Adakah ianya hanya setakat pegawai kerajaan? This is a very serious matter, Tuan Speaker, kerana kita sebagai ahli parlimen, kita sebagai rakyat, we need to know information. Adakah perkataan information ini diberi definisi? Apakah yang dimaksudkan oleh information? Adakah ianya hanya information yang dihadkan atau ianya information generally? Anything whatsoever obtained in the performance of his duties or the exercise of his functions under any written law. Jadi sekarang lagi, apakah maksud itu? Apakah yang dimaksudkan oleh or the exercise of his functions under any written law shall be punished with fine and so forth. Jadi saya nak tanya kepada menteri, apa ketujuan seksyen ini? Kenapa kita ada satu seksyen yang menyatakan bahawa kita tidak boleh disclose information yang kita dapat in the performance of our duties or in the exercise of our functions under any written law? Jadi ini adalah satu perkara yang cukup penting, Tuan Speaker. Kerana kalau saya lihat, kalau kita sebagai ahli parlimen, kita datang ke parlimen, bila kita draft bil undang-undang, kita kena serius. Bila kita pergi ke mahkamah, hakim pula tanya kita, kenapa ahli-ahli parlimen bila rang undang-undang ini dikemukakan di parlimen, kita luluskan undang-undang sedemikian? Bila hadir ataupun undang-undang ini dibawa ke mahkamah pula, hakim pula tak tahu. Dia pun tidak tahu apakah luas dia. What is the scope? Apakah tujuan seksyen ini? Adakah tujuan seksyen ini adalah untuk memberikan kepada peguam negara kuasa yang tidak terhad? Anything whatsoever. Kalau dia lihat seorang ahli parlimen atau seorang ahli politik atau seorang rakyat berbicara atau berbahas berkenaan dengan satu isu di mana beliau kata saya ada maklumat,
Ya, adakah ianya bermaksud bahawa kalau peguam negara nak, pada peguam negara tidak suka apa yang dikatakan dia itu, dia boleh bawa tindakan, dia boleh ambil tindakan di bawah section ini? Ya, sila Bandar Kuching. Minta penjelasan ya mengenai fasa ini. Mengenai fasa ini, saya ingin tanya yang berhormat dari Puchong, sama ada fasa yang baru ini, section yang baru ini meliputi satu situasi di mana kabinet menteri selepas mesyuarat kabinet, iaitu in the performance of its duty, mereka buat satu keputusan dalam kabinet ministry in the performance of their duty. Selepas itu Perdana Menteri mengumumkan keputusan kabinet itu. Adakah situasi ini diliputi dalam oleh section yang baru ini, kerana kabinet meeting adalah performance of its duty. Keputusan yang dibuat dalam kabinet adalah satu informasi yang obtained by him in the performance of his duty. Selepas itu dia mengumumkan keputusan ini. Dia disclose the information or matter or the a decision, cabinet decision is a matter, is an information yang dia dapati which has been obtained by him in the performance of his duty or the exercise of his function as a minister. Adakah ia tertakluk dalam section yang baru ini? Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Bandar Kuching. Ya, jawapan kepada soalan itu cukup jelas, ya. Kalau kita lihat, kalau kita baca dengan izin Tuan Speaker on a plain reading, maka cukup jelas bahawa apa atau keadaan situasi yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching tersebut itu termasuk ke dalam lingkungan section 203A yang baru, 3A1 yang baru. Tapi kalau saya boleh bawa kepada perhatian Bandar Kuching, if you look, kalau kita lihat kepada subsection 2 pula, bukan saja penama yang disclose information, tapi keseluruhan kabinet yang tahu berkenaan dengan disclosure itu, mereka juga lakukan kesalahan. Ya. So ini kita lihat bahawa Tuan Speaker dengan izin, satu peruntukan yang jauh terlalu luas. And with due respect kepada kerajaan, ianya membolehkan satu keadaan di mana kuasa di bawah section ini disalahgunakan. Kita dulunya ada kita dulunya ada banyak rintihan yang kita bangkitkan berkenaan dengan undang-undang yang menyekatkan information, yang menyekatkan maklumat daripada diterima oleh publik, seperti akta-akta sebagai OSA dan sebagainya, di mana kita memang menentang. Tapi akta-akta tersebut itu restricted kerana ianya terpakai kepada keadaan-keadaan tertentu seperti mana disebut di situ, Tuan Speaker. Tapi kita lihat sekarang bahawa kita ada undang-undang ini yang jauh lebih luas, di mana sesiapa pun yang ada sebarang maklumat yang diperolehi sebagai seorang yang menjalankan atau semasa menjalankan tugas, bila dikemukakan maklumat ini kepada pihak ketiga, maka ini menjadi satu kesalahan. Ya, jadi saya minta kepada menteri yang ada, timbalan menteri yang ada di sini, supaya kita kalau boleh menjawab, memberikan maklumat yang lebih kepada Dewan Yang Mulia ini. Apakah luasnya, apakah sebab, apakah what's the purpose behind this provision, what kind of situations does it apply to, dan kenapa tidak disebut secara jelas apa yang dimaksudkan. Kita boleh mengubalkan peruntukan spesifik di mana kita katakan untuk maksud section 203A, information tersebut di situ bermakna perkara-perkara yang kita list out, whoever yang kita sebut di situ, orang yang mana section ini terpakai, we list out dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat, kalau kita meluluskan undang-undang seperti mana ianya sedia ada, maka saya dengan segala hormatnya, saya berpendapat bahawa section ini jelas terlalu luas dan memang boleh disalahgunakan dalam masa yang akan datang. Silakan Subang. Terima kasih Tuan Speaker, dan terima kasih pada Puchong. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Puchong. Peruntukan ini memang dengan terang-terang nampak bukan saja terlalu luas, terlalu kabur dan umum, ya. Dan saya pun ada masalah untuk mengetahui apakah
tujuannya, ya, yang tujuan atau hasrat yang peruntukan ini dikemukakan oleh menteri, dan kita nampak perkataan yang digunakan dalam pindaan ini, seksyen baru ni 203A ini menggunakan bahasa yang terlalu luas. Exercise performance of his duties, exercise of his functions under any written law, dengan izin. Bermaksud macam-macam perkara dan kaki tangan kerajaan, dan ramai orang yang mungkin bekerja di bawah kanun badan-badan berkanun pun mungkin terperangkap, orang yang bekerja di kerajaan tempatan dan macam-macam. Jadi bagi saya itu pun merupakan persoalan, dan bagi saya negara kita patut, kalau kita betul-betul nak buat transformasi yang bermakna, saya gunakan istilah transformasi sebab itu yang biasa digunakan di sana juga. Kalau kita betul-betul nak bawa perubahan, kita patut pergi ke arah keterbukaan, ya. Dan undang-undang yang patut digubal adalah undang-undang yang membawa akses yang lebih baik untuk dapat maklumat, bukan undang-undang macam ini. Dan seperti Puchong sebut tadi, dan inilah penjelasan yang saya minta daripada Puchong, kalau kita banding dengan akta rahsia rasmi, ya, yang ada sana, kita nampak walaupun kita kritik akta itu dan kita anggap akta itu memang sudah pun patut dipindah, ya, ataupun dimansuhkan, di sana ada apa-apa maklumat yang dianggap sulit itu, di mana kalau kita dedahkan itu kesalahan, adalah terlalu spesifik, disenaraikan dan sebagainya. Dan dari penjelasan saya minta penjelasan daripada Puchong, apakah pandangan dengan apakah pandangan tentang perbezaan yang jelas lah dengan peruntukan yang sangat ketat, sangat luas, sangat umum, sangat kabur ini berbanding dengan akta rahsia rasmi. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Ya, saya cukup setuju dengan apa yang disebut oleh Subang sebentar tadi. Sebenarnya Tuan Speaker, bila kita ada satu undang-undang, saya rasa tujuan kita mengubah undang-undang adalah untuk memberitahu sesekumpulan itu, mereka itu, bahawa memang apa yang mereka lakukan itu adalah jenayah, supaya mereka tidak melakukan sebarang kesalahan, mereka tidak melakukan perkara tersebut dengan jelas. So we normally make laws where we state, obviously dengan izin, what the purpose of the law is. Jadi orang tahu bahawa dia ini tidak boleh bertindak dalam satu keadaan supaya dia tidak melanggar undang-undang. Tapi keadaan sekarang, di mana kita ada satu undang-undang di hadapan kita, di mana kita tak tahu. Sebenarnya siapa pun tidak tahu. Siapakah sebenarnya undang-undang ini, who does this apply to? Whoever discloses any information or any matter that has been obtained by him in the performance of his duties. Ini langsung tidak masuk akal. Ya, apakah kesalahan? Apakah maklumat? So we need to know. Saya cukup setuju dengan apa yang disebut oleh Subang. Ya, sebenarnya dalam masa sekarang, di mana kita lihat bahawa maklumat itu sedia kita dapat perolehi, internet dan sebagainya. Apa yang kita nak wujudkan adalah satu suasana di mana lebih mudah untuk rakyat mendapat maklumat. Mendapat maklumat berkenaan dengan perkara-perkara supaya perkara atau isu-isu dapat diselesaikan. So what we are trying to do, seperti di Selangor tu, kita tak cuba untuk gubal undang-undang di mana kita ada freedom of information. Yeah, this is what kita dalam Pakatan Rakyat kita sebut, it's for us to move forward. Tapi kita lihat Kerajaan Barisan Nasional bila membentangkan undang-undang sedemikian dengan izin, due respect Tuan Speaker, this is a law which takes us 10 steps backward. Kerana sekarang kita memang tidak boleh cakap langsung. Tak boleh sebut apa-apa. Saya tidak boleh bincang dengan sesiapa. Saya tak boleh bincang dengan ahli parlimen Sepang. Tak boleh cakap apa-apa. Jumpa di luar dengan kinam batangan, tak boleh sebut apa-apa information. Nanti kita ni salah. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat Menteri bila jawab kepada perkara ini, kita kena pandang serius. This is a very serious matter. Kerana ini adalah satu perkara yang membawa kepada sabitan jenayah. Ianya membawa kepada hukuman denda, dan ianya juga membawa kepada hukuman pemenjaraan. Jadi kita perlu lihat serius kepada undang-undang ini. Kalaulah sebenarnya kita nak luluskan, kita kena beritahu kepada rakyat umum sebenarnya terhadap siapa undang-undang ini terpakai. Sekarang Tuan Speaker, kalau boleh saya merujuk kepada seksyen
326A yang baru, iaitu di Section 17, di mana disebut di situ punishment for causing hurt by spouse. Tuan Speaker, pertamanya soalan yang dibangkitkan adalah apa yang dimaksudkan dengan hurt di sini. Apa yang disebut adalah whoever during the subsistence of a valid marriage causes hurt to his spouse and commits an offence under Section 323, 324, 325, 326, 334 or 335. So, whoever causes hurt during the subsistence of a valid marriage. Bagaimana keadaan Tuan Speaker, apabila sesuatu pasangan tersebut itu baru bercerai ataupun dalam proses penceraian, di mana masa dia usually terdapat banyak masalah. Adakah section ini terpakai kepada mereka? Itu satu. Nombor dua, apakah yang dimaksudkan dengan hurt here? Adakah kita di sini sebut hurt seperti mana dalam takrifan undang-undang physical hurt, harm, ataupun adakah ianya juga terpakai kepada keadaan yang melibatkan tekanan emosi, emotional hurt? Saya bagi satu contoh, Datuk Speaker. Baru-baru ini saya dapat maklumat dan saya ada laporan polis yang dibuat di sini. Ini melibatkan isteri kepada seorang VVIP yang mungkin saya namakan nanti. Tapi apa yang berlaku adalah mereka dalam proses penceraian, Datuk Speaker. Semasa dalam proses penceraian tersebut, memang ada satu perjanjian berkenaan dengan cara dalam mana anak-anak mereka akan dijaga. Apa berlaku adalah kita lihat bahawa sekerap kali isteri ataupun the wife, apabila beliau nak melaksanakan hak-hak beliau di bawah perjanjian tersebut, misalnya ambil anak-anak tersebut daripada sekolah, bawa ke rumah dia dan sebagainya, dia dapat tekanan daripada suami beliau, sehingga suami beliau hantar orang untuk menggunakan kekerasan terhadap beliau. Banyak laporan polis dibuat dan saya boleh berikan laporan-laporan polis ini kepada Menteri. Tapi polis menyatakan bahawa mereka tidak boleh buat apa-apa. Mereka akan katakan, Tuan Speaker, bahawa ini adalah satu masalah domestik. Dia kata, okey, family issue, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kita lihat bagaimana keadaan digunakan untuk menekan wanita tersebut sehingga beliau tidak tahu nak buat apa-apa. Doesn't know what to do. Jadi saya nak tanya, soalan yang kita bangkitkan, kalau kita nak ada satu undang-undang di mana kita ada punishment for causing hurt by spouse dan sebagainya, bukankah kita juga nak satu keadaan tersebut seperti mana saya sebut tadi digunakan? Dalam kes yang melibatkan VVIP ini, saya juga nak tanya, ya, saya nak tanya, kenapa pihak polis dalam kes-kes sebegini tidak ambil tindakan? Saya akan majukan salin laporan polis ini kepada Timbalan Menteri untuk mendapat penjelasan secara spesifik berkenaan dengan isu-isu ini. Tapi saya juga rasa satu perkara yang kita perlu lihatkan juga di sini adalah bagaimana polis atau sistem perundangan dapat enforce undang-undang yang kita sebagai ahli parlimen, sebagai Dewan Rakyat meluluskan. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada Section 352A pula, yang ini dinyatakan punishment for using a criminal force by spouse. 326A, punishment for causing hurt by spouse. 352A, punishment for using criminal force by spouse. Apakah perbezaan dia? Kedua-dua section ini, what is the difference in these two sections? Itu satu lagi persoalan dia yang saya ingin bangkitkan. Nah, kita berbalik sekarang kepada Section 326A, dan saya rasa ini satu perkara yang penting yang berkaitan dengan punishment. Ya, ini apa yang dinyatakan? Whoever during the subsistence of a valid marriage causes hurt to his spouse and commits an offence under Section 323, 324, 325, 326, 334 or 335. Nah, ini penting. Shall be punished, Tuan Speaker, with imprisonment, mandatory. Ya, ini dibawa oleh penggerang tadi, and I will take it from there later. But this is a different point. Shall be punished with imprisonment, mandatory, for a term of twice as long as the maximum term for which he would have been liable on conviction for that offence under the relevant section. Tuan Speaker, Section 326 misalnya, maximum sentence on conviction that he would be liable to is 20 years. Kalau kita lihat kepada apa yang ditulis di sini, Tuan Speaker, shall be punished with imprisonment for a term of twice as long as the maximum. Jadi mandatory 40 tahun. Is this what
we want to do? Adakah ini apa yang sebenarnya hasrat dalam bil ini? Ataupun adakah ianya sepatutnya membaca, we given double of what the court would have punished him? That means, in other words, mahkamah membuat keputusan, sekiranya ini first offence, ya, you will give 3 years. Maka oleh kerana ini di bawah Section 326A, it's supposed to be double. Kalau sebegitu, saya rasa apa yang disebut di sini jelas is wrong. Kalau kita lihat, baca, a literal reading, shall be punished with imprisonment for a term of twice. Mandatory shall be punished. Term of imprisonment of twice as long as the maximum. Twice as long as the maximum, Tuan Speaker. Not twice as long as a punishment for which he would have been liable. Itu masalah. You have put the word maximum di situ. So saya rasa kita kena berhati-hati. Saya nak tahu, adakah ini satu perkara yang apa yang kita sebenarnya, what it is we intended in this particular section. Tuan Speaker, saya kemudiannya membawa secara sebagai penggulungan kepada amendment to section 376 of the act, di mana kita ada section 20 C, khususnya saya bawa perhatian kepada I. Di situ disebut, when he knows that he is afflicted with the HIV acquired or AIDS syndrome or any other sexually transmissible disease, and the virus or disease is or may be transmitted to the woman. Di sini kita juga lihat, saya faham, kita baca kes-kes di luar negara, terdapat kes-kes di mana ada orang yang tahu beliau ini ada HIV ataupun ada AIDS ataupun ada apa-apa sexually transmissible disease, dan beliau secara voluntary mengadakan hubungan seks dengan ataupun rape, beliau ada rogol seseorang wanita tersebut. Tapi persoalan yang berbangkit adalah ini, adakah ianya tidak juga termasuk kepada satu keadaan di mana ada voluntary sexual intercourse, di mana seseorang itu tahu beliau ada AIDS, ada HIV, dan pasangan beliau itu memang tidak tahu beliau ada HIV, ada AIDS, tapi mereka ada hubungan seks secara voluntary, tetapi perempuan itu tidak tahu, tapi laki itu tahu. Tapi selepas daripada itu, perempuan itu pun mendapat penyakit tersebut. So bukankah ini satu keadaan yang seharusnya lebih besar, to also include a situation which is not rape, not a 376 situation, something that goes beyond. So saya nak minta Menteri untuk memberi satu penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara tersebut yang dibangkitkan. Tuan Speaker, setakat itu saja yang ingin saya bangkitkan dalam perbahasan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker kerana membenarkan saya mengambil bahagian. Terima kasih.